Sarawak dan Sabah tahun ini masing-masing menerima peruntukan RM200 juta bagi selenggara Jalan Persekutuan. Jumlah tersebut meningkat daripada RM50 juta berbanding tahun lepas. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata bagi Sarawak peruntukan tersebut melibatkan 141 kerja penyelenggaraan berkala pavement dan bukan pavement. Di Sarawak ini kerja-kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dilaksanakan melalui syarikat konsorsi DAL HDL HCM Sdn Bhd dengan 95 kerja berkala pavement bernilai RM174.6 juta dan 46 kerja berkala bukan pavement bernilai RM25.4 juta. Tahun ini juga menyaksikan 65 kontraktor kelas G4 ditawarkan kerja penyelenggaraan daripada keseluruhan 67 yang menghantar penyertaan. Sekaligus membuktikan komitmen kerajaan memperkasa kontraktor Bumiputera. Dalam masa sama mengingatkan kontraktor terpilih melaksanakan kerja mengikut piawaian ditetapkan. Beliau berkata demikian pada cabutan undi tawaran kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan Negeri Sarawak 2026 di Kuching. Seramai 385 kontraktor Bumiputera yang layak menyertai proses cabutan undi kali ini. Kerajaan Sarawak akan terus meningkatkan kemudahan sukan di negeri ini. Bagaimanapun, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mahu kemudahan itu turut dibuka untuk kegunaan pihak sekolah. Jangan pola stadium tapi sini pakai. Rumput makin panjang. Pola stadium bukakan kepada sekolah. Biar sekolah menggunakannya. Ada. Sibuk cas tinggi gila. Premier berkata demikian pada penangguhan Sukan Sarawak Suksar 2026 di Sri Aman. Beliau menyifatkan kejohanan itu penting dalam mempersiapkan atlet menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor Ogos depan dan yakin Sarawak mampu mengekalkan kejuaraan. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Suksa 2026 catat pelbagai pencapaian membanggakan yang termasuk peningkatan prestasi atlet. Kejohanan kali ini turut menyaksikan pematuhan nilai kesukanan serta kemunculan bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat nasional. Penganjuran Suksar juga bukti komitmen berterusan kerajaan membangunkan ekosistem sukan yang lebih tersusun dan berdaya saing. Sementara itu, Zon Utara yang diwakili Bintulu, Miri dan Limbang muncul juara Suksar 2026 selepas memperoleh 39 emas, 37 perak dan 32 gangsa. Ia merupakan kejuaraan kedua selepas menjuarai edisi pertama Suksar pada 2017. Manakala atlet berbasikal Zon Selatan Kenny Lim Zen Siang dan atlet berbasikal Zon Barat Nur Ain Ramadhania Abdullah masing-masing diumumkan olahragawan dan olahragawati harapan Suksar 2026. Kejohanan kali ini berlangsung selama 4 hari di Sri Aman, Betong dan Lubuk Antu dengan mempertandingkan 11 jenis sukan. Peranan media semakin signifikan memastikan setiap laporan adalah tepat, berfakta dan seimbang. Ini khususnya dalam lanskap media sosial yang pantas berkembang dan bersifat terbuka. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian berkata masyarakat cenderung beri perhatian kepada naratif negatif yang mudah tular di media sosial. Maklumat tidak lengkap boleh membentuk persepsi awam yang mengelirukan. Apatah lagi, Sarawak kini di fasa pembangunan penting dan mendapat perhatian di peringkat nasional serta antarabangsa. Sumbangan itu, imej negeri dan nilai masyarakat banyak dipengaruhi oleh laporan media. Beliau berkata kerajaan negeri tidak menolak kritikan namun laporan profesional dan beretika diperlukan bagi memberi gambaran adil terhadap usaha penambahbaikan serta pencapaian kerajaan. Pengamal media justru diingatkan terus menjunjung etika kewartawanan dengan menghasilkan laporan bertanggungjawab. Dato' Amal Dr. Sim berucap pada Majlis Penghargaan Media Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Samarhan Serian. Sementara itu, literasi digital faktor penting memperkasa pembangunan wanita. Keupayaan menguasai kemahiran digital antaranya membantu menyampaikan maklumat tepat kepada orang awam. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memuji usaha Persatuan Wanita India Sarawak SIWA lancar laman sesawang persatuan itu.
Inisiatif tersebut selari dengan dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 yang menekankan literasi digital, keusahawanan dan penyertaan wanita dalam ekonomi moden. Because there's a lot of things that's going on in the whole world now that needs women to really be digitally aware of a lot of things. There's a lot of things that are on in the media that is not very true, then we have to be that's why we have to be alert and also train our women especially. Melalui pendigitalan, Siwa perkukuh kredibiliti institusi guna laman sesawang pamer pencapaian dan inisiatif serta bina kerjasama setempat atau di peringkat antarabangsa. Datuk Seri Nancy berkata demikian pada pelancaran laman sesawang rasmi Siwa di Kuching. Jawatan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK menuntut keikhlasan dan komitmen tinggi individu yang dilantik untuk berkhidmat kepada masyarakat. Jawatan tersebut bukan sekadar pengiktirafan, sebaliknya amanah besar kepada rakyat. Adun Dudong Datuk Seri Tiong King Sing berkata KMKK perlu memahami tugas dan tanggungjawab dalam memimpin komuniti. Mereka diingatkan berlaku adil dan sentiasa bersedia membantu rakyat. Setiap aduan hendaklah diberi perhatian segera dan diselesaikan secara saksama. Begitu juga permohonan bantuan perlu diberi perhatian sewajarnya. Beliau berucap pada penyerahan notis dan CJ pelantikan KMKK pada satu majlis di Sibu. 45 KMKK menerima notis dan CJ pelantikan melibatkan kawasan Dewan Undangan Negeri Dudong, Bawang Asan serta Matu. Pelbagai jenis mercun dan bunga api tanpa permit sah bernilai 3.18 juta ringgit dirampas di beberapa daerah di Sarawak. Rampasan hasil Ops Saring Cali Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak pada Khamis hingga Sabtu lepas. Komander Brigade Sarawak PGA SSC Lim Bak Pai berkata, 2 serbuan dijalankan di Padawan membawa kepada rampasan 3,922 unit mercun dan bunga api serta sebuah kenderaan bernilai 1.79 juta ringgit. Manakala 1 serbuan masing-masingnya di daerah Kuching, Serian, Sibu dan Miri bersama rampasan pelbagai jenis mercun dan bunga api. Nilai keseluruhan rampasan di 4 daerah tersebut dianggar sebanyak 1.39 juta ringgit. 8 lelaki tempatan berumur 22 dan 70 tahun turut ditahan sepanjang operasi. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan dan siasatan lanjut di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. 2 remaja ditahan manakala 15 motosikal disita menerusi operasi samseng jalanan di Miri hujung minggu ini tadi. Operasi dijalankan Polis Daerah Miri dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Miri. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan D. Abdullah dalam kenyataannya berkata 2 remaja yang ditahan berumur 17 tahun. Salah seorang daripada mereka didapati menunggang secara melulu dan berbahaya. Seorang lagi dikesan mempamerkan nombor pendaftaran palsu pada kenderaan. Sepanjang operasi, 72 motosikal telah diperiksa. 78 saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Antara kesalahan yang dikesan termasuk lesen kenderaan tamat tempoh, tiada nombor pendaftaran, tiada lesen memandu serta pengubahsuaian motosikal. Sekian berita pagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini. Salam Malaysia Madani. Jom meriahkan